Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah bagi memberkati majlis, dimulakan dengan bacaan Ummul Kitab dan kita adakan khusus pada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala yang menyusun kitab Ihya Ulumuddin dan seterusnya kepada ulama-ulama dan juga umat Islam yang telah mendahului kita. Syai'ulillahilahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بخير. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. صدق الله العظيم. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat yang kedua yang bermaksud Huwallazi khalaqakum. Dialah Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang menciptakan kamu. Faminkum kafirun wa minkum mu'min. Dan ada setengah daripada kalangan kamu yang dipilih menjadi kufur dan mengusahai akan kekufuran. Wa minkum mu'min. Dan setengah kamu dipilih untuk menjadi orang yang beriman dan mengusahakan akan dia. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla sekalian, pertama dan selamanya kita panjatkan puji-pujian dan kesyukuran kita ke hadrat Allah Azza wa Jalla. Dengan limpah rahmatnya, alhamdulillah pada malam ni tuan-tuan kita masih lagi diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bersama-sama melaksanakan ketaatan kepadanya dan seterusnya dipermudahkan lagi kita tuan-tuan untuk bersama-sama dalam majlis ilmu ini. Yang mudah-mudahan kita akan sentiasa mendapat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla sehingga ke hari kemudian nanti insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, pada malam ini saya menggantikan penceramah yang tidak dapat hadir pada malam ini, dan insya-Allah pada malam ini tuan-tuan saya nak kongsikan dengan tuan-tuan sedikit daripada bacaan kitab Hakikat Taubat oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala yang diambil daripada kitab Ihya Ulumuddin tuan-tuan. Kitab Ihya Ulumuddin ni tuan-tuan, panjang perbahasannya dan Imam Ghazali bahagikan kepada 4 bahagian. Antaranya bahagian yang pertama berkaitan dengan perkara aqidahnya tuan-tuan, perkara aqidah ibadahnya. Kemudian perkara muamalahnya tuan-tuan, Kemudian Imam Al-Ghazali datangkan perbahasan berkait dengan sifat-sifat mahmudah, Dan seterusnya yang terakhir berkaitan dengan sifat-sifat mazmumah tuan-tuan, Dan bab taubat ini tuan-tuan, dia adalah termasuk dalam bab sifat-sifat mahmudah dan diletakkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala di awal-awal perbahasan sifat-sifat mahmudah itu tadi tuan-tuan. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, saya rasa tak perlulah perkenalkan diri kot tuan-tuan dah mungkin ada yang dah kenal kot Dulu pun saya berada di kawasan sini juga cuma dah pindah ke Seri Gombak atas sana. Dan sekarang ni tuan-tuan saya bertugas sebagai jurunikah di Karyah Masjid Al-Khairiyah Taman Seri Gombak. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian,
Berkaitan dengan kitab ini tuan-tuan, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyatakan bahawasanya taubat ini tuan-tuan bukanlah suatu perkara yang hanya menjadi amalan kepada orang-orang yang berdosa. Tidak tuan-tuan. Tetapi sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim bahawasanya taubat ini menjadi amalannya kepada orang-orang yang beriman. Sehingga Allah Ta'ala sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Ta'ala, tubu ilallahi jami'an. Ya, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun. Ya, mudah-mudahan kamu semua beroleh kemenangan, kata Allah Ta'ala. Makna kata tuan-tuan, amalan taubat ini Allah Ta'ala tujukan ya, kepada orang-orang yang beriman. Makna kata orang-orang yang beriman, bila melakukan kesilapan, dia sedar tuan-tuan. Ya. Kenapa? Kerana di sana ada manusia yang tidak sedar tuan-tuan. Bila buat kesilapan, buat kesalahan, dia dirasakan seolah-olah dirinya berada di atas jalan kebenaran. Ya, yang inilah yang berlakunya kepada Fir'aun tuan-tuan. Berlaku kepada Haman, berlaku kepada Namrus, ya? Dan berlaku kepada mereka yang Allah Ta'ala akhirkan ya, kehidupannya dengan kekufuran tuan-tuan. Ya? Tetapi bagi orang yang beriman, pastinya orang yang beriman ini sedar tuan-tuan. Sebagaimana Nabi sebutkan, ya, kullu bnu Adam khata, bahawa setiap anak Adam itu pastinya akan melakukan kesilapan tuan-tuan. Ya. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Selain daripada ayat itu, ya, Allah Taala sebutkan juga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat nasuha. Ya, taubat yang sebenar-benar tuan-tuan. Ya. Kita kadang-kadang tuan-tuan, ya, duk rasa syok sendiri tuan-tuan. Ini masalah juga. Ni. Kadang-kadang dengan amalan ya, yang kita buat tuan-tuan, amalan zahir yang kita buat, ya, kadang-kadang kita rasa kita tak ada dosa tuan-tuan. Sedangkan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala kata tuan-tuan, bahawasanya anak Adam ni tuan-tuan, dia tidak akan terlepas daripada yang pertama, ya, godaan syaitan, nafsu yang menyebabkan dia melakukan perbuatan ya, engkar kepada Allah Ta'ala dari segi perbuatan zahir, ya. Tipu orang, berzina, buat maksiat yang lain tuan-tuan, berjudi dan sebagainya, ya. Baik, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sekiranya kamu tidak melakukan perbuatan yang terang-terangan itu, maka pastinya hati kamu akan didatangkan dengan keinginan untuk melakukan perbuatan maksiat tuan-tuan, ya. Kalau tak buat perbuatan dosa yang zahir, pastinya dalam batin itu ada keinginan-keinginan untuk melakukan perbuatan maksiat, ya. Kata Imam Al-Ghazali lagi, sekiranya kamu tidak ada keinginan untuk melakukan perbuatan maksiat tuan-tuan, tak ada pun rasa nak buat perbuatan maksiat, pastinya akan ada lintasan-lintasan hati yang mana akan menggoyahkan keimanan kamu, ya? Tak ada perasaan nak buat maksiat tuan-tuan, tapi di sana adanya ilham-ilham ataupun cetusan-cetusan, bisikan-bisikan hati tuan-tuan untuk ya, buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, ataupun datang timbulnya keraguan-keraguan, ya. Allah hebat tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla sekalian. Kata Imam Al-Ghazali lagi tuan-tuan, ya, sekiranya yang itu pun tak ada tuan-tuan, ya, maknanya hati dia bersih, tetapi di sana kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, pastinya akan ada ya, bisikan-bisikan ya, yang akan menggoda kamu untuk ya, meragui akan keesaan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Makna kata tuan-tuan, setiap manusia ni dia tak akan terlepas, ya, sama ada dengan perbuatan ya, zahir dia ataupun dengan perbuatan batinnya, yakni hati tuan-tuan, ya. Maka hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla sekalian, ya, maka Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ia datangkan suatu bab yang sangat berat tuan-tuan, ya, dalam bab taubat ini. Nampak macam mudah tuan-tuan, ya, seolah-olah kita ni mudah je taubat ni. Taubat ni bila dah buat perbuatan dosa maksiat, ya, kena berhenti daripada perbuatan dosa tersebut, ya, berazam untuk tidak kembali kepada dosa yang dilakukan, dan bahkan mulai pada waktu tersebut tuan-tuan, ya, berusaha melakukan amalan-amalan soleh, seterusnya begitu sahaja. Tak tuan-tuan, ya.
Di sana ada hakikat taubat yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dengan secara mendalam, tuan-tuan. Ya? Baik. Babnya panjang, tuan-tuan. Satu kitab. Cuma kita pada malam ni kita ambil sikit lah, tuan-tuan. Ya? Untuk kongsi bersama. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Ya? Kita ambil sedikit daripada kalam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, daripada pembukaan kepada bab taubat ini. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain insyaallah amin. Adapun selepas daripada itu, maka bertaubat daripada dosa itu ialah dengan kembali kepada Tuhan yang Maha Penutup akan segala yang aib. Allah Azza wa Jalla yang menutup keaiban manusia ini, tuan-tuan. Dan Maha tahu akan segala yang ghaib. Yang mana dia itu, yakni taubat itu adalah langkah pertama bagi kaum salikin. Orang yang berjalan menuju Allah Azza wa Jalla, tuan-tuan, pertamanya dia akan melalui jalan taubat ini, tuan-tuan. Dengan taubat itulah Allah Ta'ala akan bukakan kepada hamba-hambanya itu tadi keburukan-keburukan daripada dirinya sendiri, tuan-tuan. Bukan duk nampak buruk orang je, tuan-tuan. Nampak buruk orang, kita akan bercakap pasal buruk orang tersebut dan ia akan menambahkan dosa kita, tuan-tuan. Tapi kalau kita nasihat dia, tak ada masalah, tuan-tuan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Yang demikian itu merupakan dakwah kita. Tetapi sekiranya kita ni nampak salah orang je, tuan-tuan, masalah besar untuk kita. Tapi tak dapat lihat keburukan diri sendiri. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, taubat itu adalah merupakan langkah pertama bagi kaum salikin. Siapa salikin, tuan-tuan? Orang yang berjalan. Hati dia, tuan-tuan, fokus hati dia terarah kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Sebab ramai lagi manusia yang lain, tuan-tuan, hati dia tidak terarah kepada Allah. Terarah kepada mengumpulkan harta dunia. Terarah kepada mencari pangkat dan jawatan, tuan-tuan. Mencari kemewahan dan kemasyhuran. Maka yang demikian itu, tuan-tuan, menjadi perkara yang normal bagi sebahagian besar masyarakat manusia. Adapun orang yang salik, berjalan kepada Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, maka mereka ini akan sentiasa hatinya berfokus kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Dan seterusnya kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bahawasanya taubat itu menjadi modal utama bagi orang yang mukminin, orang yang beriman, tuan-tuan, orang yang yakin kepada hari akhirat, yakin dengan hari pembalasan, maka dia akan menjadikan taubat itu sebagai amalan harian dia. Itu sebab, tuan-tuan, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam rangkaian zikir-zikir sepanjang minggu, tuan-tuan, antaranya adalah istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Astaghfirullahalazim, tuan-tuan. Ataupun di sana, tuan-tuan, ada yang disebut sebagai sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini adalah sayyidul istighfar, tuan-tuan. Dan kata guru kami, tuan-tuan, bahawasanya orang yang mengamalkan sekurang-kurang, tuan-tuan, 3 kali sehari, tuan-tuan, ada bahagiannya yang Allah Ta'ala berikan dengan istimewa sekali, tuan-tuan. Makna kata orang yang ada amalan secara istiqamah, tuan-tuan, setiap hari, bukan buat ketika rasa bersalah je, tidak, tuan-tuan. Dia merasakan dirinya hamba Allah Azza wa Jalla, dia merasakan dirinya setiap masa ada kekurangan, dan dia mengharapkan agar Allah Ta'ala yang menutup kekurangan itu, maka diamalkan istighfar itu tadi, tuan-tuan. Kata guru kami, kalau tuan-tuan amalkan istighfar 100 kali sehari sekurang-kurang, dengan 3 kali sayyidul istighfar itu tadi, maka tuan-tuan akan dapat lihat kesan perubahan yang sangat ketara pada diri masing-masing, tuan-tuan. Allahu Akbar, tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Dan taubat itu juga sebagai tempat tujuannya kaum muridin, orang yang berharap, berhajat kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan. Muridin, mengharapkan redha Allah Azza wa Jalla. Maka istighfar itu, tuan-tuan, ataupun taubat itu, tuan-tuan, menjadi tempat tujunya. Kenapa, tuan-tuan? Agar kita semua ni, tuan-tuan, diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla seluruhnya, tuan-tuan. Kehidupan kita 24 jam sehari semalam, tuan-tuan, bermula daripada aqil baligh sehingga kita mati, tuan-tuan. Berapa banyak perbuatan-perbuatan yang melalaikan kita daripada Allah Azza wa Jalla. Tak masuk lagi perbuatan yang kita buat secara sengaja, tuan-tuan, ataupun tidak sengaja. Dalam keadaan lalai hati kita daripada Allah Azza wa Jalla, tuan-tuan.
Allah hebat tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza sekalian, ya. Dan taubat itu juga merupakan kunci bagi orang yang ingin mengelakkan diri dari jalan yang bengkok, tuan-tuan, ya. Orang yang sentiasa berhati-hati daripada perbuatan-perbuatan, ya, yang mendatangkan murka Allah Ta'ala, maka dijadikan, ya, taubat itu sebagai suatu kuncinya, tuan-tuan, ya. Dan ia juga merupakan tempat pergantungan bagi orang-orang yang suci, ya. Orang yang suci, tuan-tuan, suci ni makna kata Allah Ta'ala sucikan mereka daripada perbuatan dosa maksiat, tetapi tetap, tuan-tuan, hatinya, tuan-tuan, ya. Maka hati itu tadi, tuan-tuan, kita nak jaga hati tadi juga dengan istighfar ataupun taubatnya, tuan-tuan, ya. Allah Ta'ala sebut, tuan-tuan, dalam surah Nuh, tuan-tuan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, ya. Allah Ta'ala kata apa? Mintalah ampun daripada Tuhan kamu, ya. Bila dia minta ampun, tuan-tuan, bila Allah Ta'ala ampunkan dosa, maka Allah Ta'ala akan limpahkan rezeki yang melimpah ruah, tuan-tuan, ya. Daripada rezeki, ya, pendapatannya, anak-anaknya, tuan-tuan, dan bahkan Allah Ta'ala turunkan, ya, hujan dan menjadikan, ya, kebun-kebun, ya, yang subur, tuan-tuan. Yang demikian itu kenapa? Kerana penduduknya tempat itu, tuan-tuan, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Cuma kita ni, tuan-tuan, banyaknya hujan, ya. Kadang-kadang kita ni merasakan hujan tu takut jadi bala untuk kita pula, tuan-tuan, ya. Tapi ingat, tuan-tuan, orang yang sentiasa istighfar, hujan itu akan menjadi rahmat untuknya, tuan-tuan, ya. Allah hebat, tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Baik. Maka itu tadi ada sedikit berkaitan dengan perkara-perkara penting, tuan-tuan, ya, yang berkait dengan taubat ini. Ada pun di sana, tuan-tuan, ya, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ya, datangkan suatu perbahasan, tuan-tuan, ya, berkaitan dengan perbuatan manusia, tuan-tuan, ya. Kenapa Imam Ghazali datangkan bahasan berkaitan dengan perbuatan hamba? Sebab hamba itu tadilah yang akan dipertanggungjawabkan dengan kebaikan yang mereka lakukan dan juga keburukan yang mereka lakukan, ya. Cuma di sini, tuan-tuan, bila seseorang manusia itu telah melakukan perbuatan dosa maksiat, ya, manusia itu dia tak boleh berputus asa daripada rahmat Allah Ta'ala, ya. Dan Imam Ghazali, tuan-tuan, dia terapkan, ya, bagikan kefahaman ilmu kepada orang yang nak taubat tadi, tuan-tuan. Kenapa? Sebab dengan ilmu itu tadi, orang yang faham berkaitan dengan perbuatan seseorang hamba di sisi Allah Ta'ala, bagaimanakah hakikat perbuatan hamba itu tadi, dia akan dapat buat apa, tuan-tuan? Yang pertama, berjaga-jaga dirinya daripada melakukan perbuatan yang Allah Ta'ala larang. Pertama. Yang kedua, tuan-tuan, bila berlakunya perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala, maka dia tahu apakah tindakan yang sepatutnya dilakukan. Dan dalam keadaan itu juga, tuan-tuan, dia tahu kenapakah berlaku perbuatan itu di sisi Allah Ta'ala, ya? Baik. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, ya, di sana ada hadis, ya, yang Nabi sebutkan berkaitan dengan perkara qada dan qadar, ya. Yang mana qada dan qadar ni, tuan-tuan, kita semua tak terlepas daripada qada dan qadar, ya. Dan setiap perbuatan manusia itu, tuan-tuan, sama ada baik dan buruk, ya, jahat ataupun baik, tuan-tuan, dosa ataupun pahala, ya, taat ataupun maksiat, semuanya termasuk dalam qada dan qadar Allah Azza wa Jalla, ya. Cuma di sana, tuan-tuan, untuk memahami bagaimanakah perjalanan qada dan qadar Allah Ta'ala itu, antaranya hadis yang Nabi sebutkan, tuan-tuan, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami, tuan-tuan, ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu inqadha qada'ihi wa qadarihi, salaba zawil unquli unqulahum, hatta yanfudha fihim qada'uhu wa qadaruhu. Fa idza qada amrahu radda unqulahum wa waqa'atin nadamah." Hadis yang bermaksud, apabila Allah Ta'ala berkehendak, tuan-tuan, inqadha qada'ihi wa qadarihi, meluluskan qada dan qadarnya, apa berlaku, tuan-tuan? Salabazawil unquli unqulahum. Allah Ta'ala akan buat apa? Nescaya menanggal ia Allah akan ingatan mereka itu, sehingga apa, tuan-tuan? Hatta yanfudha fihim qada'uhu wa qadaruhum,
sehingga luluslah ia akan qada dan qadarnya. Ya. Fa iza qada amrahu, maka apabila sudah berlaku urusannya, radda unqulahum wa waqa'atin nadamah, maka ia mengembalikan, ia Allah Azza wa Jalla mengembalikan ingatan mereka, maka pada ketika itu berlaku apa tuan-tuan? An-nadamah, ya, yakni penyesalan. Makna kata tuan-tuan, ya, qada dan qadar Allah Ta'ala ni, ya, rahsianya hanya Allah Ta'ala yang tahu tuan-tuan. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala tetapkan berlakunya sesuatu tu tuan-tuan, ya. Sebagaimana tuan-tuan belajar dalam ilmu akidah lah tuan-tuan, ya. Dalam bab akidah tuan-tuan, bila kita belajar bab iradah Allah Ta'ala, di sana kita akan jumpa dengan kehendak-kehendak Allah Ta'ala, masyiatillah, ya. Apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala tuan-tuan, ya. Dan kehendak Allah Ta'ala ni tuan-tuan bukan berlaku sekarang tuan-tuan, ya. Kehendak Allah Ta'ala ni tuan-tuan berlaku sejak bila tuan-tuan? Sejak azali lagi, ya. Yang mana tuan-tuan bila belajar qudrah dan iradah Allah Ta'ala tuan-tuan, kuasa ataupun sifat berkuasa Allah Ta'ala dan juga sifat berkehendak bagi Allah Ta'ala tuan-tuan, bila kita masuk bab iradah tuan-tuan, ya, di sana ada ta'alluq tuan-tuan, ya. Ta'alluq ni bahagian-bahagian sifat itu tadi tuan-tuan, yang mana ta'alluq sifat iradah Allah Ta'ala ni tuan-tuan, sebagaimana disebutkan dalam kitab Matan Ummul Barahin tuan-tuan, ya. Al-qudratu wal iradatu, ya, al-muta'alliqatani bi jami'il mumkinat, ya. Bahawasanya sifat qudrah dan iradah Allah Ta'ala ini tuan-tuan, sifat kehendak Allah Ta'ala ni, kedua-duanya itu bertakluk dengan semua yang disebut sebagai mumkinat, ya. Bila sebut mumkinat ni tuan-tuan, dia kena pada semua makhluk, dia tak kena pada Allah Ta'ala tuan-tuan. Itu sebab zat Allah Ta'ala tak berubah tuan-tuan, ya, baqa' kekal, ya. Kenapa? Sebab kehendak Allah Ta'ala dan kekuasaan Allah Ta'ala itu tuan-tuan, dia tidak akan menjejaskan zatnya sendiri tuan-tuan, ya. Dia tidak akan mencederakan dirinya sendiri tuan-tuan, ya. Sebagai contohlah tuan-tuan, kalau ada orang tanya, tidakkah Allah Ta'ala boleh, ya, kalau dia nak buat tuan-tuan, ya, nak buat Tuhan lain yang sama macam dia, ataupun tidakkah boleh Allah Ta'ala nak buat, ya, batu yang besar sehingga dia sendiri tak mampu mengangkatnya tuan-tuan, ya. Ini adalah pemikiran-pemikiran tuan-tuan, logik yang menyesatkan, ya. Sedangkan perkara tersebut tuan-tuan, kalau kita belajar bab ta'alluq ni tuan-tuan, ya, Allah Ta'ala, ya, walaupun Allah Ta'ala maha berkuasa, kekuasaan Allah Ta'ala kena pada makhluk sahaja tuan-tuan. Kehendak Allah Ta'ala juga kena pada makhluk sahaja, ya. Kehendak Allah Ta'ala tidak kena pada zat diri dia sendiri tuan-tuan, ya. Dan kuasa Allah Ta'ala juga tidak kena pada diri dia sendiri tuan-tuan, ya. Makna kata zat Allah Ta'ala bebas, ya, daripada sifat qudrah dan iradah dia sendiri tuan-tuan, ya. Tuan-tuan boleh faham tak ni? Boleh, baik. Cuma nak cerita bab iradah tadi tuan-tuan, kehendak Allah Ta'ala. Kehendak Allah Ta'ala ni berlaku bila tuan-tuan, ya? Ulama bahas berlakunya kehendak Allah Ta'ala ni tuan-tuan sejak daripada suluhi qadim, dan sejak daripada tanjizi qadim sehinggalah kepada tanjizi hadis tuan-tuan, ya? Suluhi qadim patut, ya, Allah Ta'ala patutkan sejak daripada azali lagi tuan-tuan, ya, keperluan-keperluan, ya, untuk penciptaan makhluk dan juga alam ini tuan-tuan. Kemudian berlakunya tanjiz, ya, tanjizi qadim tuan-tuan. Allah Ta'ala menentukan, ya, masa inilah tuan-tuan Allah Ta'ala tentukan semua yang Allah Ta'ala kehendaki tuan-tuan, ya, yang akan berlaku di dalam alam ini, ya. Dan kata babak ini tuan-tuan, ya, Syekh Wan Ismail, ya, Padak Mekah tuan-tuan, ya, lebih dikenal dengan Padak Mekah, pengarang kepada kitab Baqaratul Amani. Dia kata apa tuan-tuan, dalam syarahnya mengatakan bahawasanya bila disebutkan Allah Ta'ala menentukan tanjizi qadim ni tuan-tuan, Allah Ta'ala menentukan, ya, apa yang dikehendakinya, maka ketentuan itu tuan-tuan disebutkan sebagai Allah Ta'ala menyengajakan tuan-tuan, ya. Bahasa petaninya disebut sengeling tuan-tuan. Allah Ta'ala sengajakan semua benda tuan-tuan, ya. Sama ada perkara tersebut bersifat keimanan ataupun perkara tersebut bersifat kekufuran, ya. Sama ada perkara tersebut bersifat ta'ah ataupun perkara tersebut bersifat maksiyah kepada Allah Ta'ala, ya. Allah Ta'ala tentukan, ya, dengan ilmunya tuan-tuan, dengan kebijaksanaannya, ya, dengan iradahnya tuan-tuan, ya. Allah Akbar tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Maka bila berhadapan dengan iradahnya Allah Ta'ala tuan-tuan, maka iradah makhluk ini akan jadi binasa tuan-tuan, ya.
Walaupun tuan-tuan berkehendak berhajat macam mana sekalipun tuan-tuan, tetapi apabila iradah Allah Ta'ala mendahului, maka yang akan berlaku adalah iradahnya Allah Azza wa Jalla. Maka yang ni tuan-tuan, Imam Ghazali, dia nak kita faham bab aqidahnya tuan-tuan, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Bukan sekadar belajar akidah tu tuan-tuan, tapi menjadi ilmu yang disimpan. Tidak tuan-tuan. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala datangkan pertanyaan dan perbahasan. Jika engkau mengatakan, bukankah sang hamba itu mempunyai pilihan dalam perbuatannya dan peninggalannya, yakni keengganannya? Jawab kami, memang benar. Dan itu pula tiadalah menyalahi apa yang kita katakan bahawa kesemua tindakan hamba itu dari ciptaan Allah Azza wa Jalla. Bahkan pilihan itu sendiri pun dari ciptaan Allah Azza wa Jalla. Pilihan tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi kita pilihan. Allah Ta'ala hadapkan kita dengan pilihan untuk kita buat keputusan tuan-tuan. Tak kira lah tuan-tuan kan. Kita keputusan ni banyak tuan-tuan kena buat. Nak pergi makan kejap lagi pun kena buat keputusan juga tuan-tuan. Nak balik rumah nanti pun kena buat keputusan juga. Nak balik awal ke balik lewat. Tambah-tambah kalau ada kawan ajak mengetih tuan-tuan, contoh. Ataupun dalam bab yang lebih besar tuan-tuan, nak pilih perkara yang haram ataupun perkara yang halal. Dalam bab pemerintahan, politik tuan-tuan, kita disuruh untuk mengundi tuan-tuan, disuruh untuk membuat pilihan. Yang demikian itu juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dalam bab muamalat, perbankan tuan-tuan, hari ini masih ada lagi perbankan konvensional dan juga perbankan yang patuh syariah. Kita nak pilih yang mana tuan-tuan? Maka perkara-perkara ini tuan-tuan dihadapkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada setiap hamba-Nya untuk apa tuan-tuan? Untuk uji. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah Ta'ala datangkan pertanyaan tuan-tuan. Allah Ta'ala tanya kepada manusia ni tuan-tuan, tapi tak ada jawapan. Allah tinggalkan begitu saja. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka bahawasanya mereka ini akan dibiarkan oleh Allah Ta'ala, selepas mereka mengatakan kami beriman, sedangkan mereka belum lagi yuftanun, kata Allah Ta'ala, didatangkan fitnah ataupun ujian oleh Allah Ta'ala tuan-tuan. Maka pastinya tuan-tuan, bila tuan-tuan mengaku beriman pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan pasti datangkan ujian tuan-tuan. Jangan ingat tuan-tuan, oh aku dah beriman, tak ada ujian insya-Allah. Tak ada tuan-tuan. Bila tuan-tuan mengaku beriman, pasti akan datang ujian. Baik. Dan kata Allah Ta'ala lagi, walaqad fatanna allazina min qablihim. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada kamu semua. Fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sehingga Allah Ta'ala mengetahui siapakah antara mereka itu orang-orang yang benar, dan juga orang-orang yang berdusta tuan-tuan. Duk mengaku beriman, tapi bila datang ujian, semua yang haram itu dibuat tuan-tuan. Allahu akbar tuan-tuan. Jangan. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sebut apa tuan-tuan? Imam Ghazali dia nak tafsirkan balik tuan-tuan. Dia nak perhalusi. Sejak daripada permulaan kita diuji tuan-tuan. Sejak daripada permulaan kita diuji sehinggalah kita melakukan sesuatu perbuatan itu tadi tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan buat perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala ataupun buat perbuatan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Maka di sana tuan-tuan, Imam Ghazali suruh kita perhalusi. Permulaannya lagi tuan-tuan. Baik. Kata Imam Ghazali, maka apabila Allah Ta'ala menciptakan tangan yang sihat dan menjadikan pula makanan yang lazat. Ini contoh tuan-tuan. Dan menjadikan keinginan kepada makanan itu untuk mengisi perutnya, dan menjadikan pengetahuan, yakni ilmu di dalam hati sang hamba itu, yang bakal mengenal bahawa makanan itu akan memuaskan keinginannya. Kemudian Allah menjadikan pula lintasan-lintasan hati yang bertentangan, bahawa apakah pada makanan itu ada mudarat atau bahaya, sekalipun ia akan memuaskan keinginan manusia. Apakah tiada memakan makanan itu ada halangan yang sama batasnya dengan memakannya ataupun tidak. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan pengetahuan, yakni ilmu, yang mengatakan bahawa memakan makanan itu tiada berhalangan. Maka sesudah terkumpul semua dalil dan hujah ini, barulah bulat keinginan
yang mendorong untuk memakannya. Jadi bulatnya keinginan sesudah teragak-agaknya lintasan-lintasan hati yang bertentangan itu, dan sesudah timbulnya keinginan kepada makanan itulah yang dinamakan pilihan. Dan pilihan ini pula kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, mestilah berhasil ketika sempurna semua dalil dan hujahnya itu. Ya? Maka apabila berhasil kebulatan keinginan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala kepadanya, barulah ketika itu tangan yang sihat bergerak ke arah makanan itu tanpa teragak-agak lagi. Ya? Tuan-tuan, proses. Ada kudrah dulu. Allah Ta'ala campak iradah pula tuan-tuan. Datangkan keinginan. Ya? Pada jasad fizikal kita ni tuan-tuan, fitrahnya ya, ada kehendak dan keinginannya. Maka daripada kehendak keinginan itu tuan-tuan, belum lagi berlaku perbuatan. Allah Ta'ala bagi pula ilmu tuan-tuan. Ya? Qadar ilmu tuan-tuan itulah yang akan menentukan ya, keputusan yang tuan-tuan akan buat. Ya? Baik. Sedang kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ya, apabila berlaku pergerakannya itu, ya, yang mana kedua-duanya juga daripada ciptaan Allah Ta'ala. Pergerakan itu pun daripada ciptaan Allah Ta'ala. Sedang kebulatan keinginan itu berhasil sesudah datang pengakuan ya, daripada nafsu syahwat dan adanya pengetahuan tentang tiadanya halangan. Ya. Dan semua perkara ini tuan-tuan, ciptaan-ciptaan ini bergantung kepada ciptaan-ciptaan yang lain secara teratur tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan pergi kedai, yang menyediakan makanan orang kat kedai. Ya. Tapi pilihan datang daripada kita tuan-tuan. Ya. Masyarakat kita tuan-tuan. Ya. Kita disuruh membuat pilihan. Ya. Contoh dalam sistem pemerintahan, kita disuruh untuk memilih tuan-tuan. Ya. Pemilihan itu Allah Ta'ala uji orang lain tuan-tuan, dari segi kepimpinan. Tapi dari segi memilih pemimpin, kita yang diuji. Maka keterkaitan antara satu sama lain ni tuan-tuan adalah ya, tertakluk di bawah keesaan Allah Azza wa Jalla. Dan yang demikian itu tuan-tuan, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan tentulah engkau tiada akan mendapat perubahan. Tak ada perubahan tuan-tuan terhadap ketentuan-ketentuan Allah Azza wa Jalla itu. Ya, sesuai dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ya, dan tiada engkau akan dapati ketetapan Allah Ta'ala itu akan berubah. Untuk malam ni tuan-tuan, muqaddimah. Ya. Mudah-mudahan kalau kita ada ya, waktu-waktu yang lain dapat kita sambung lagi tuan-tuan. Ya. Mana kata tuan-tuan, bab taubat ni banyak perkara yang kita kena kenal pasti tuan-tuan. Kita kena perhalusi. Bukan sekadar ya, kita rasa bersalah, bertaubat pada Allah Ta'ala. Tidak tuan-tuan. Ada perkara hakikat-hakikatnya yang kita kena kenal pasti. Dan agar kita ni tuan-tuan ya, dapat berada pada keadaan yang sebenarnya sebagaimana dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebab itu tuan-tuan, dalam bab ma'rifah ni, kata ulama tuan-tuan ya, dalam kitab Usulut Tahqiq ya, al-ma'rifatu i'tiqadun jazimun muwafaqatun lil haqqi 'an dalil. Ya. Bahawasanya orang yang ma'rifah pada Allah Ta'ala ya, kenal Allah Ta'ala ni tuan-tuan, adalah daripada i'tiqad yang putus, i'tiqad yang putus tuan-tuan, i'tiqad yang jazam, i'tiqad yang benar-benar yang mana i'tiqad itu muwafaqatun lil haqqi 'an dalil ya, berbetulan dengan kebenaran di sisi Allah Ta'ala ya, berdasarkan kepada dalil-dalilnya ya. Qadar itu tuan-tuan untuk malam ni ya. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan dapat kita manfaatkan ya. Qadar itu tuan-tuan, yang baik itu datangnya daripada Allah Ta'ala, dan segala kelemahan ya, kekurangan daripada diri saya sendiri, hakikatnya juga daripada Allah Azza wa Jalla. Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.